diberi sebagai homework ke ataupun bagi try sahaja? Teacher bagi sebagai homework kan? Okey, untuk soalan ni teacher akan tunjukkan sedikit lah yang mana satu apa ni untuk chapter yang ni, chapter rumus algebra form 2. Okey, untuk topik ni kita kena belajar macam mana nak buatkan benda-benda ni jadi perkara rumus. For example, dalam kes ni kita nak X, semualah dekat sini dia nak X sebagai perkara rumus. So, jika kita ada soalan ni macam ni, contohnya kita akan buat yang D ni. Kita nak tinggalkan X sebelah. Maksudnya kat sini dia sebelah kiri, kita nak tinggalkan X kat sebelah kiri. So, kalau kamu nampak ada punca kuasa 3 kat sini, ini benda pertama yang kita kena keluarkan. So, sebelum kita buat yang ni, perlu teacher tunjuk sekali lagi, dalam left hand side dan sama juga right hand side tu kan. Jika kamu ada nilai tolak, kalau bawa pergi sebelah jadi tambah. Tambah bawa pergi sebelah, bawa pergi sebelah sini dia akan jadi tolak. Darab dia akan jadi bahagi. Bahagi dia akan jadi darab. Kuasa 2 dia akan jadi punca kuasa 2. Dan punca kuasa 2 akan jadi kuasa 2. Dia terbalik lah. Macam tu. So, kalau kuasa 3, dia akan jadi punca kuasa 3. Di mana kalau punca kuasa 3 pula, dia akan jadi kuasa 3. So, those are kind of like things yang basic sekali kamu kena tahu kat sini untuk topik ni. Dia memang penting. Kalau nak angkat pergi sebelah, apa yang akan jadi dekat sign kamu. Kalau dia apa ni, bahagi dan jadi darab. Kalau dia punca kuasa 3, bawa pergi sebelah akan jadi kuasa 3. Sama juga dengan ni. So, ini adalah punca kuasa 3. Kalau kamu bawa pergi sebelah, dia jadi apa ni? Yes. So, yang tinggal kat sebelah kiri adalah 7 tolak 3x. Sama juga kuasa 3. 4M tu di kuasa 3. Okey, nampak Itu step yang pertama. Dia akan jadi kuasa 3. Okey, nampak dia jadi kuasa 3. Ini yang pertama sekali yang jadi. Okey, yang kedua kita akan bawa 7. Ni bawa pergi sebelah. Apakah jadi dekat 7 tu? Tolak 3x tulis balik. Sama juga dengan ini tulis balik 4M kuasa 3. Tak ada masalah. Tapi 7 tu dia akan dibawa ke sebelah jadi tolak 7. Sebab dia tambah kat sini tambah 7. Positif 7 bawa pergi sebelah jadi tolak 7. Nah, ada lagi, tak habis lagi. Kat sini kita akan tinggalkan X semata-mata sebab apa? Ini membawa maksud kepada X darab negatif 3. So, kalau darab negatif 3, bawa pergi sebelah dia akan jadi bahagi negatif 3. Okey, tengok sini yang lain, teacher tulis balik 4M kuasa 3 tolak 7. Kan? Kemudian darab negatif 3 tu bawa pergi sebelah macam cikgu cakap tadi dia akan jadi bahagi negatif 3. Okey. Siap. Okey, siapa ada soalan ni? Faham ke? So, nampak 3 step. Itu je kerja kamu. Kalau buat rumus algebra, bawa daripada left hand side to right hand side. This is what will happen. Okey, siapa ada soalan? Faham ke? Nak salin ke? Zaidan faham? Do you understand this? Okay, now. Okay, now I like you both, all of you, please do C. Kalau dia ada macam ni, 2T sama juga cube root of 3 for 3x minus 1. So, kamu buat ini sama dengan yang ni. Kalau tak faham, tukar je lah tempat dia ni. So, yang ni cube root dulu kat sini. Dia macam tu. Okay? So, the same thing. Kamu dah dapat semua benda yang sama. Sama je. Okay, now please take your time and then buat yang ni. Teacher nak tengok, teacher nak dengar saja. Tak payah kamu tangkap gambar semua. Teacher nak dengar apakah nilai X kamu. Okay, you guys have 2 minutes please. Buat yang ni. Thank you. Kamu buat C, buat F. Guna kaedah yang teacher tunjuk kat sini tadi. Okay, cuba. 4 minit. Yang C ni. Macam ni. Betul? Teacher tulis betul tak? Betul Okay, so kita tengok macam nak buat Kalau kamu ikut series biji, insyaAllah dapat. Ni rasanya betul ni. Okay, so yang ni kita bawa dulu punca kuasa 3 pergi sebelah. Kita hanya tinggal 3x tolak 1. Sama juga 2t ni kuasa 3. Kan?
Dia jadi macam ni lah. Macam ni dia ni. Yang ni ni. Ulang guna yang ni. So, 3x sahaja adalah 2t kuasa 3 tambah 1. Sebab kita bawa tolak 1 ni pergi sebelah. Dia tambah 1. Kemudian last sekali tinggal x sahaja semata. 2t kuasa 3 tambah 1 bahagi 3. Okey, betul. Tepat sekali. Memang jawapan cantik saya. Perfect. Okey. Semua dapat tak macam ni? Tengok. Yang ni pula. Yang F. Tadi Nakib, sekarang nak tanya Zaidan pula. Nombor F ni Zaidan. Apa jawapan final, your final answer? X adalah? Kurungan macam ni ke? Macam mana? Okey, mesti. Okey, terbalikkan sahaja yang ni iaitu punca kuasa y kuasa 2 tolak 5x. Agak tak kerti buat belah dia ni sebelah sini, tukar di belah sini. Sama juga 6. Dia sama je. So, buang punca kuasa 2 pergi sebelah, kamu akan dapat 6 kuasa 2. Yes. Okey, yang ini tinggal y kuasa 2 tolak 5x. Dia macam tu. Ya. Okey, yang ini jadi gini. Kalau kamu tak yakin letak kurungan, boleh je sama sebab teacher ajar letak kurungan kan. Kamu letak kurungan tak ada masalah macam ni kan. Okey, so nampak tak? Punca bawa pergi sebelah dia jadi kuasa 2, punca kuasa 2. Okey, kemudian yang ni kita tinggalkan tolak 5x. Ini 6 kuasa 2 tetap. Kemudian y kuasa 2 ni bawa pergi sebelah dia akan jadi tolak y kuasa 2. Okay, Zaidan buat tadi kat sini kat belakang macam ni y kuasa 2 which is good. But I think you have lost your ni kuasa 2 kat sini. Okay. And then okay, sampai kat sini teacher rasa kamu tak ada isu. Kemudian tinggalkan x semata dekat situ. X semata-mata dekat sini tinggalkan. Yang ini saling balik. 6 kuasa 2 tolak y kuasa 2. Kemudian X ni darab dengan negatif 5 ni adalah bermaksud X darab negatif 5. Apabila X darab negatif 5, bawa sebelah dia akan jadi bahagi negatif 5. Inilah jawapan akhir dia. Okay, so your negatif hilang, your kuasa 2 kat sini. Terbabas hilang. Yang lain betul. Okay, good. Siapa yang dapat macam ni? Sebiji macam teacher. Bila yang bab macam ni, okay. So, kita pergi seterusnya. Yang E ni. Teacher akan tunjuk terus lah macam mana kita nak jawab yang E ni. Tapi teacher nak minta seorang perseorang buat. Okay, Haris dulu Haris. Buat dengan teacher yang ni boleh? Okay, kita nak tinggalkan X sebelah sini. So, 9 X kuasa 2 sama juga dengan 25. Kita tulis balik. Nah, apa yang kita nak ubah pergi kat sebelah adalah apa Haris? Nilai negatif Y kuasa 2. So, bawa pergi sebelah jadi apa Haris? Good job. Great work. Okay, good. Kemudian, kemudian sini kita X kuasa 2, bawa 9 pergi sebelah. Apa akan jadi? Salah, bukan darab. No. Yes, sebab ini bermaksud X kuasa 2 darab 9. So, darab 9, bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi 9. Good job. Okay, apa lagi? Nak tinggalkan X solo. Good. Next, last step. X semata-mata adalah okay, kuasa 2 ni bawa pergi sebelah jadi apa? Punca kuasa 2 ke semuanya ini. Okay, good job. That's it. Well done. Great work. Okay, thank you, Haris. Okay, siapa pula teacher nak panggil? Kisha? Are you there? Kisha, dengar ke? Okay, jadi kita buat sama-sama Okay, mula-mula Kisha, kita nak buang M dulu pergi ke sebelah. So, X tolak 5. Kuasa 2 ni tulis balik lah. Sama juga E. Ni tulis balik sebab kita nak kacau. Cuma M ni nak bawa pergi sebelah. Apa kita nak buat Kisha? Ini bermaksud darab dengan M. So, bawa pergi sebelah dia jadi? Yes, bahagi M. Very good. Sekarang kita nak buang apa pula? Kuasa 2 ni kita nak buang. So, X
tolak 5 ni biar kat sini. E dengan M ni pun tulis balik. Tapi kuasa 2 ni bawa pergi sebelah jadi apa, Kisha? Ni kuasa 2 ni. Nak bawa pergi sebelah jadi apa? Square root. Very good. Punca kuasa 2 yang ni Very good. Okay, last step yang terakhir. Kita tinggalkan X kat sini. Yang ni pun kita salin balik. Iaitu E bagi M. Sekarang tolak 5 ni kita bawa sebelah jadi apa, Kisha? Tambah 5. Okay, siap. Thank you so much. So, this was very easy. Thank you. Okay, siapa lagi teacher panggil? Okay, tak apa, teacher panggil. Nakib dulu, Nakib. Okay, let's go and try to do this one. Kita nak tinggalkan X kat sebelah kiri. So, yang ini set 3X. Kita biar kat sini. 7Y kita tulis balik. Yang kita nak ubah yang ini. 2N. Apa kita nak tulis? Tolak 2N. Very good. Excellent. Lepas tu, kita nak buat apa? Kita 3X sama juga 7Y tolak 2N. Biar tu, punca kuasa ni yang kita nak bawa pergi sebelah. Jadi apa? Kuasa semua ni dengan 2. Very good. Last step terakhir. X semata-mata. So, untuk yang ni tulis balik. Yang ni X darab 3. Darab 3 bawa pergi sebelah jadi apa? Ya. Dah siap. Laju gila. Ceritalah cara dia. Senang tak? Senang tak? Okay, barulah kita pergi soalan seterusnya. Okay, ini adalah soalan di mana kita kena masukkan nilai yang diberikan. Contohnya kita diberikan nilai negatif 1 kat sini untuk X. Kita masukkan dan kita akan dapat nilai dia lah. So, bila dia cakap cari nilai bagi pemboleh ubah, maknanya kita bagi nilai untuk kita dapatkan nilai Y itulah. Okay. So, macam ni contohnya dia bagi Y. Allah, salah color. Sekejap. Dia bagi contohnya kat sini Y sama juga dengan 8X 5 tolak X. Macam tu Sekarang kita nak ganti X sama juga negatif 1. Maksudnya kat sini ni nak ganti dengan negatif 1. Sini pun nak gantikan dia dengan negatif 1. Nampak tak? So, teacher pun gantikanlah. Tengok Y sama juga 8. Sini negatif 1. Lepas tu 5 tolak negatif 1. Tutup. So, teacher ganti sini negatif 1. Ni negatif 1. Okey, takat tu boleh? Faham tak? Boleh Siapa tak faham teacher buat apa? Faham tak? 8, 8 tulis balik. X ni teacher ganti negatif 1. 5, 5 tulis balik. Tolak, tolak. Tulis balik. X lagi sekali ganti dengan negatif 1. Okey, bila kita dah ganti macam tu, Y makanya 8 darabkan dengan negatif 1, kita akan dapat negatif 8. Ni 2 Kemudian ni dalam kurungan kita kena selesaikan juga. 5 tambah 1 jadi 6. So, kat sini kita ada negatif 8 darab dengan 6. So, actually your Y is equals to negatif 48. Itulah nilai Y. Okay. Siapa faham yang ni? Siapa tak faham? Kena try Faham tak faham pun kamu kena cuba. Okay, teacher nak tahu apakah nilai Y apabila X adalah 4 untuk yang ni. Dan apakah nilai P apabila diberi M sama juga 16. Okay, you guys have 3 minutes. Ini tak susah sangat. You guys have 3 minutes. Try buat nombor B dan juga C sekarang. Okay, Zaidan ready? Zaidan, are you there? So, what is your answer be like? Do you have the answer? Y sama juga 2. Okay, yang ni dah siap C. Okay, doesn't matter. Jadi kita buat yang ni sama-sama. Kita buat yang ni sama-sama dan kita tengok sama ada yang B ni equals to 2 or not. So, we're going to do this together Kita akan gantikan 2 dekat di sini dan 2 dekat sini. Alright? Gantikan dengan 2. So, Y sama juga dengan punca kuasa 3. Tulis balik 2. X tu saja kita kena ganti dengan 2. Kuasa 2 tolak 6 dengan 2. Betul tak Zaidan? Macam ni
Kenapa ganti dengan 2? I'm sorry, salah. Ganti dengan 4. Alamak. Salah ganti dengan 4. Salah. Teacher salah tengok. Ni ganti dengan 4 Jawapan dia yang 2. Okey, gantikan dengan 4. So kat sini 2 tu kita tulis balik. Lepas tu ni kita jadikan dia 4 kuasa 2. Tolakkan dengan 6. And then gantikan juga X ni dengan 4. Okey. So macam ni Zaidan dapat sebiji So punca kuasa 3. Ini 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 berapa Zaidan? 4 kuasa 2. Darab 2. Good job. 6 darab 4. Macam si Fir. Okay, so dah lama dah. Okay, so 32 tolak 24. What is your answer be like? Lah? 8. Punca kuasa 3, 8. Yes. Adalah 2. Good job. Well done. Great work. Okay, untuk yang ni, teacher nak tanya siapa lagi sekali? Nakib. Okay, dia bagi dua nilai M16 and 2. Nakib, are you there? Are you with me? Boleh buat? Okay, jom. P, kita nak tahu apakah nilai P jika dia bagi M. M dekat sini kita kena gantikan dia sebagai 16 dan N dekat sini kita kena gantikan sebagai 2. Okay, correct? Okay, dapat berapa jawapan dia, Nakib? Tiga. Okay, jom kita tengok betul ke tak So, sini punca kuasa 2. Ni 16 tolak 2 darab 2. Dia macam tu. Zaidan dia suka ni soalan challenging. Okay. So, kat sini kita ada 16 tolak dengan 2 darab 2, 4. 16 tolak 4 berapa Nakib? 12 kan? 12 bahagi 4? 3. So, punca kuasa 2, 3. Okay, so that is your answer. Okay, siapa yang ada selain daripada ini jawapan dia? Sebab inilah jawapan dia. Okay, any question? Tak ada, kita pergi seterusnya. Okay, kita ada beberapa lagi jawapan kat sini. Teacher nak minta seorang satu buat ni. Okay, Nakib. Zaidan. Harith. Kisha. Okay, you guys do it now. You guys have 2 minutes. Do it dan send it to me. Yang ni kena hantar seorang satu. Thank you. Alah. Baru teacher nak tanya berapa jawapan. Okay, kejap. Oh, avatar. Alah. Sekejap. Okay. Harith, kita buat sama-sama Harith. Are you there? Because I don't want to drag any longer of your time. Because kalau teacher biar pun kesian juga teacher tengok nanti kamu meraba semua orang kan. Okay, now given to us P equals to this equation, find the value of M when P equals to 48 and equals to 6. So kat sini kamu buat P equals to 8 and then square root 3M minus N. Macam tu. Kemudian dia nak suruh cari M kan? Dan dia suruh masukkan nilai apa Arif? P dan juga N kan? So P ni berapa dia suruh masuk? Cuba baca kat teacher. 48. Tak boleh lagi. Kita belum boleh masuk nilai. Sebab kita kena buat apa? Kita kena ubah-ubah dulu sehingga M jadi perkara rumus. Betul tak? Okay. Jom kita ubah dulu.
Okey, untuk yang ni kita letak 8 sini, square root dekat sini 3M tolak N. Sama juga P. Boleh? So, ambil 8 ni bawa keluar dulu pergi sebelah. Jadi yang tinggal kat sebelah kiri ni adalah 3M tolak N sama juga P darab. Darab pula. P bahagi. Yes, kita bahagi. Kenapa kita bahagi? Sebab ini sebenarnya darab. Ini darab ni. Okey. Kemudian kita nak buang square root. Saya ganti kat sini. So, kita nak buang square root. Kita akan dapat 3M tolak N sama juga dengan P per 8. Square root kalau bawa ke kanan, dia akan jadi kuasa 2. Very good. Now, kita ada 3M semata-mata adalah sama juga dengan P per 8 kuasa 2. Tolak N bawa pergi ke kanan jadi tambah. Kenapa pula N? Kenapa pula 6? Tolak N bawa ke kanan dia jadi tambah N. Ah, tak payah ganti lagi dengan numbers. You don't have to ganti numbers first. Biar dia dulu macam ni supaya kita tak keliru kan. Okay. Now, M semata-mata is equals to P over 8 square tambah N. Ni tulis balik. 3 ni bawa pergi sebelah sini dia akan jadi bahagi. Bahagi apa? Bahagi 3. Ni baru dia dapat nilai M. So, barulah kita masukkan nilai. M sama juga dengan P. P dia berapa tadi? Lupa lah. P dia berapa tadi? 48, betul? 48 per 8 kuasa 2 tambah N. N dia berapa? 6 bahagi semua ni dengan 3. Okay. So, what is your M be like? 48 bahagi 8 berapa? Bahagi dulu. 6, betul? So, 6 kuasa 2, 36. Tambah 6 bahagi 3. Okay, 36 tambah 6, 42 bahagi 3. So, your M is actually 14. Okay, takat ni faham tak Arif? Boleh? Okay, that's good. Okay, salin ya. You have to copy this one. Good. Okay, Kisha dah siap Kisha? Okay tak? Berapa Kisha dapat? Nilai Q. Okay. Okay, jom kita buat sama-sama Teacher tolong. Okay, kat sini kita nak cari nilai Q. So, kita kena buat Q sebagai perkara rumus. Okay, kita ada kat sini P sama juga 5Q tolak 2 per 3 R. So, kita nak buat Q sebagai perkara rumus. Okay, sekejap. Kalau nak Q sebagai perkara rumus, eloklah kita letak Q sebelah kiri. So, 5Q tolak 2 per 3 R sebelah kiri sama juga dengan P. Macam tu. So, 5Q sama juga dengan P tambah 2 per 3 R. Yang ni, Kisha faham tak? Teacher buat apa? Teacher hanya bawa yang ini pergi ke sebelah kanan. Boleh Kisha? Faham tak? So, bawa pergi kanan dia jadi tolak 2 per 3 R. Bawa jadi tambah 2 per 3 R. Okay, takat ni okey tak Kisha? Okay. Now, Q alone is P tambah 2 per 3 R tadi. Salin je balik. Ini P darab 5. Darab 5 kalau bawa pergi sebelah dia akan jadi bahagi 5. Boleh? Faham tak? Okay, that's good. Okay, apa yang teacher buat tu adalah teacher bawa yang ni pergi pula sebelah. Jadi kita 2 kali je, 2 step je. Dah dapat perkara rumus. Bila kita dapat perkara rumus, kita masukkan nilai. Teacher angkat kat atas ni untuk masuk nilai. So, Q adalah sama juga dengan P. P dia berapa sekarang? Negatif 16 tambah 2 per 3 R. R dia negatif 6. Bahagi semua ni dengan 5. Senang je lah. Negatif, yang ini dengan ini boleh kecilkan dapat 2 darab negatif 3, negatif 6. So, negatif 16, negatif 6 bahagi 5. Cuba dapatkan jawapan ni, Kisha. Okay.
Okay, cuba tengok. Negatif. Ni apa ni? Dia betul Apa Tisha dapat tadi betul. Okay, leave it like this. Okay juga. Okay, good. Senang tak? Senang je pun. 2 step je. Lepas tu sumbat masuk nilai. Okay, Zaidan dengan Nakib. Teacher bagi lagi 1 minit Try. So, Kisha pun boleh buat yang apa Zaidan dengan Nakib buat. Harith pun boleh buat apa yang Zaidan dan Nakib buat. Try dulu. Tengok macam mana jawapan korang nanti dapat sama tak. Okay, okay. So, okay. Kalau kita nak, dia nak cari apa sini? Nilai K lah. Okay, when M given as 8 and N equals to 6. So, kita kena buat K sebagai perkara rumus lah. So, we have here 3M minus N over 2K equals to 3N plus 7. So, N over 2K ni, ni problem dia kat sini. Kalau dia ada 2K kat bawah dia macam ni, bawa naik dulu atas. Bawa naik atas, what you do? You would multiply all the system. This is a little bit different Multiply all the system with 2K. Alright? Sebab dia nak cari nilai K kan? Okay, kesian kat Zaidan. Ini susah sikit Alright, so bila kita dah ada 2K dekat sini, kita darabkan yang ini dengan yang ni. So, kamu akan dapat 3M darab dengan 2K. Tolak dengan yang ini. Sekejap. Sorry, teacher pakai salah color. Okay, sini kita ada 3M darab dengan 2K. And then kita ada tolak dengan N per 2K. Didarabkan juga dengan 2K. Sama juga dengan 3N. Didarabkan juga dengan 2K. Kan ni dia macam ni. So dia darab ni. Dia darab ni. This is how it goes. Kemudian kita ada 7. Positif 7 pun darab dengan 2K. So, apa tujuan kita buat darab macam ni guys? Untuk hilangkan pembawah tu. So, dia dah tak ada pembawah lah. Habislah. Boleh potong 2K bahagi dengan 2K. Habis. Itu tujuan dia. So, apa yang kita ada kat sini? Kita selesaikan. 3 darab 2. 6 MK. N tolak N. Sama juga dengan yang ini. 3 darab 2. Sekali lagi. 6 NK. Kemudian campur dengan 7 darab 2, 14. K. Alright. So, kat sini kita nak nilai K sahaja. So, bila sini ada 6 NK, 14K. Sini ada 6 MK. So, apa teacher buat adalah teacher bawa semua yang mana yang ada K sebelah. So, basically yang ni lah kita bawa. Di sebelah. Di sebelah kanan. So, bila kita bawa, kita hanya tinggal kat sini tolak 6 sama juga dengan 6NK tambah 14K tolak 6MK. Okey, faham kat situ Zaidan? Boleh tak? Faham tak yang ni? Okey. So, 6MK semua ni teacher bawa sebelah sini, yang tolak H sebelah kanan. So, 6NK tambah 14K tolak 6MK sama juga negatif H. Teacher just tukar dia macam tu. Okay. Kiri pergi ke kanan, kanan pergi ke kiri. Itu sahaja. Sekarang, teacher nak faktor keluar apa yang sama dekat sini. Which is nilai K. Okay, so K sama juga dengan tolak H. I'm sorry. Silap. Sorry. So, nilai K yang sama tu kita keluarkan. Yang tak sama iaitu 6N campur 14 tolak 6M. Kita masukkan dalam kurungan. Sama juga negatif H. Now, K kat sini alone is equals to negative H bahagi. Yang ini maksudnya K darab semua dalam kurungan. So, dalam kurungan ni bawa sebelah dia akan jadi bahagi dalam kurungan. So, dalam kurungan adalah 6N tambah 14 tolak 6M. So, this is your K, Zaidan. This is not a little bit difficult, but this is the most difficult lah. So, K equals to, barulah masuk nilai H. Nilai H pula. Nilai N, ini N kan, bukan H ya?
N. Apa pula yang H tiba-tiba ni? Ni N. Okey, so masukkan nilai N. N adalah 6. So, kita ada negatif 6 bagi teacher tulis kat sini bahagi dengan 6 darab dengan 6 tambah 14 tolak 6 darab dengan M. M adalah 8. Masuk je nilai macam tu. And then you will get your K. So your K is equals to tolak 6 bahagi dengan 36 tambah 14 tolak 48. Okay, so your K will be 36 campur 14 berapa? 40, 10, 50 kan? 50 tolak 48, 2. So, tolak 6 bahagi 2, which is negative 3. So, this is your K. So, berapa Zaidan dapat tadi? Okay, cantik sangat. Jauh So, this is not correct. It's wrong So, this is how you answer this question. Ini yang paling susah lah antara semua. Teacher rasa sebab kamu nak kena ada pembawah kat bawah yang kita kena bawa naik atas dahulu. Okay, tak ada susah sangat ni. One of the steps. We can do some other steps also lah. Okay, that is one step. Kalau lagi satu step, kejap. Teacher salin dulu ni. Teacher tunjuk lagi satu step kat bawah sebab tak muat. 3M tolak N per 2K. Kejap. Tu je lah step dia. Sama je. Tak payahlah salin. Tu je. Those are the same steps. Alright. Okay. So, teacher harap kamu semua salin soalan ni. Nak salin ke? Memang kena salin pun. Sebab dia susah. Kalau kamu tak salin, kamu tak dapat. So, please take your time all of you. Salin dulu. Nakib semua salin. X sama juga dengan 4. Betul? Okay. So, kita nak jadikan X sebagai perkara rumus dululah. Alright. So, kita ada kat sini Y kuasa 2 sama juga setengah X kuasa 3. P tambah 15. So, kita tulis kat sini 1 per 2 X kuasa 3. P tambah 15. P tambah 5 sama juga Y kuasa 2. So, kita bawa semua yang lain pergi sebelah ni. Bahagi 2 ni, 1 per 2 ni maksudnya semua sistem ni bahagi dengan 2. So, 2 bawah ni angkat pergi atas. Kita akan dapat X kuasa 3 P tambah 5 tu. Tulis balik. Y kuasa 2 ni tulis balik. Ni bahagi 2 ni bawa pergi sini jadi darab 2. Okay, nampak tak macam teacher buat? Betul tak? Sama tak? Nakib buat macam ni juga. Kan? Okay, kemudian X kuasa 3 sama juga dengan 2 Y kuasa 2 ni tadi. Kan? Yang ini adalah X kuasa 3 darab apa je dalam kurungan. So, kalau darab apa je dalam kurungan, bawa pergi sebelah dia akan jadi bahagi apa sahaja dalam kurungan. Iaitu P tambah 5. Kemudian, X sahaja adalah punca kuasa 3 semua ni lah. Iaitu 2Y kuasa 2 bahagi dengan P tambah 5. Okay, this is how lah. Kemudian kita cari nilai X. X adalah apa? 2, Y adalah 8 kuasa 2 bahagi dengan P. P adalah negatif 3 tambah 5. Okay, and then punca kuasa 2. So, this is going to be your X. So, 8 kuasa 2, 64. 64 darab 2 berapa? 128 bahagi dengan 5 tolak 3. 2 So, punca kuasa 2. 128 bahagi 2, kita akan dapat 64. And then, punca kuasa 2, 64. Jawapan dia apa, Nakib? Kenapa pula punca kuasa 2? Sorry. Punca kuasa 3 ya? Betul lah. Awak buat. Punca kuasa 3. 64 adalah 4. Yes, good job. You got it correct. Well done. Good. Ni Nakib buat sendiri Oh. Okay. Tak apa. Yang penting, semua jalan kira teacher dah tunjuk. So, tolong buat yang ini yang susah, yang F tadi tu.
Tu ada susah sikit eh. Okay. So, takat ni, faham tak you guys? Kepada soalan tu, kita dah tak ada soalan lagi dah. Kita hanya ada soalan penyelesaian masalah. So, apa yang teacher nak buat? Teacher tak nak kamu pergi lagi kepada penyelesaian masalah. Teacher nak kamu buat praktis sini dahulu. Tolong buat yang ni. Kita ada soalan 1 sehingga nombor 6. So, this will give you mark. Tolong buat macam biasa teacher akan ambil markah ya. Yang mana teacher tanda, kita hanya nak 10 markah sahaja. 1, 2, 3. Tak payah risau. Kamu dah buat yang susah dah tadi. So, yang ni semua akan jadi kacang. Okey. Okey. 3. Sekejap, 4. 4, 5 sebab ada 2 rumus algebra kat sini 5. 6, 7. Saya nak 10 je. Okey, 8, 9, 10. Okey, yang ni. Tak apalah buat ni. 1, 1. Okey. Ni pun homework. Okey, 1 muka sukat ni saja homework kamu. Ni tak payah. Okey, 1 muka sukat ini sahaja. Ada soalan tak? Tu saja soalan kamu. Kejap, kejap. Teacher nak kena buang berapa markah ni? 1, 2, 3. 3 markah. Maksudnya yang mana kamu tak payah buat? Ni tak payah. Ni tak payah buat. Ambil yang tadi saja. Ni tak payah buat. Okey, ni tak payah buat. Yang mana ni teacher tandakan sahaja. Ada soalan tak? Yang ini teacher akan ambil sebagai 10 markah Okey, teacher akan lekatkan dekat kita punya group. Ini praktis apa ni? Praktis formatif untuk kita lah, form 3 punya. So, yes, yang ni sahaja. Apa-apa pun, try buat dan dapatkan 10 markah daripada sini. Check yang ini kat dalam group WhatsApp. Okay, thank you guys. Selamat mencuba. Teacher nak off recording.